Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Jadinya sebelum mula lebih lanjut, saya nak memperkenalkan diri saya. Okay, nama saya Muhammad Razlan bin Muhammad Razali. Okay, pengalaman saya selama bekerja di SAS ni tak ada banyak sangat nak ceritakan. Cumanya apa yang saya boleh ceritakan hampir dekat 10 tahunan lebih kurang. Okay, pengalaman saya dah mengajar kat SAS ni dalam bidang kendalian pencawang dan juga untuk maintenance pencawang lah. Okey, itu lebih kurang sedikit tentang saya. Background saya dulu belajar asal daripada politeknik, so lepas politeknik saya kerja dekat luar dahulu sebelum terus masuk SAS, straight terus masuk jadi pengajar lah. So pengalaman tu pun kita timba melalui kita follow on job training and follow job-job semua kat luar semua tu, and then dengan pengalaman dekat sini lah, dengan sini apa semua yang ajar lah. Okay, jadi petang ni kita akan kita akan belajar tentang alat uji voltan sederhana. Alat uji voltan sederhana ni contoh macam ni lah. Kita akan gunakan jenis Siewert. Okey, sebelum pergi lebih lanjut tentang kita punya alat ujian ni, boleh tak kalau saya nak kenal seorang demi seorang? Okey, kita apa yang you guys semua lah. Boleh kita mula daripada ni apa? Cik brother, boleh cerita sikit tentang ni lah background lah. Nama background simple je, tak perlulah cerita pasal hobi ke apa tak. Okey, cukup sekadar pengalaman bersama tim. Okey. Okey. Masuk program PKK tu ya, yang conversion daripada apa support pergi ke technical tu. Okey. Sekarang saya kerja di Field Group saja betul? Masuk 5 tahun. Okey. So sebelum tu kerja sekarang titik 05. Oh, okey. So program PKK itu conversion dan technical ke technical saja kan? Dia bukan masuk technician ke apa tak? Okay. Faham. Alright, seterusnya. Oh, sekarang masuk Wilkru. Dari CBA masuk Wilkru. Tadi nama apa tadi? Syarul. Alright. Okay. See. Sudah? Okay. Metering seal selatan. Ini apa tu? Oh, sebab kita. Okay. So sekarang video pun 9 edition lah. Yang tadi Syarul video dia 6. Okay. Seterusnya. SPM John 2 tahun.
Field Crew Sumanjaya? Start kerja 2018. 2018. Oh, sama tahun dengan Firdaus tadi. Okey. Bulan apa tu? Bulan 2. Firdaus? 11. Bulan 11. Oh, senior sikit lah. Jadi tu sering. Field Crew sampai sekarang lah. Oh, masih sekarang. 2018. 5 ke apa? 2 tahun, 5 tahun lah. 5 tahun lah. 2 tahun lebih lah. Okey. Baik, terima kasih. Okey, jadi yang sebelum kita bermula lebih lanjut lah kan, agak-agak lah kan, kursus ni kita datang, you guys semua datang kursus ni untuk apa? Nak tahu juga kan, kursus SSOP QP 11 kb. Betul, kalau nak ikut tadi Field Crew SBUM, Field Crew juga. Betul. So lebihnya kerja lebih pada LV juga. So sekarang ni SSOP untuk 11 kb. Jadi kenapa tu ambil tu? Okey. Ya, betul. Jadinya compulsory lah kan. Sebab sekarang ni kalau siapa-siapa pun staff TMB untuk masuk dalam cawang, dia memerlukan QP dulu lah. Okey. Yalah. Sebab sekarang ni bila beredar zaman tu, dia punya orang kata apa, syarat-syarat dan juga undang-undang tu makin berubah. Betul. Jadinya kita kena ikut apa yang orang kata ketetapan yang terkini yang diletakkan oleh syarikat. Sebab apa? Kalau kita ingkar, takut-takut nanti bukan hanya sekadar masalah dekat kita punya kerja, takut sekali melibatkan nyawa. Itu yang paling penting. Sebab apa? Lebih kepada untuk QP ni sebenarnya. QP ni kalau nak tahu, you guys memang back to back ataupun kena ambil tahu secara terus berkaitan dengan safety. Dia bukannya untuk teknikal, betul, memang you guys kena tahu teknikal, tapi lebihnya kepada safety. Sebab apa tugas-tugas QP, betul, apa yang perlu QP buat kalau masuk dalam cawang tiba-tiba jadi something, jadi apa, benda-benda tu yang kita tahu. Okey, jadinya kelas kita pada petang ni yang saya akan ajar tentang alat uji buatan sederhana ni, supaya you guys tahu apa dia punya perkara yang dilakukan dan juga equipment yang kita gunakan ketika kerja-kerja pengujian yang dilakukan, iaitu pengujian pada buatan sederhana. So apa? Hari ini kiranya kita lakukan ujian di breaker, di BCB, yang mana dalam pencawang lah. Kalau yang macam motor dekat bila-bila tu, kadang-kadang LV tu dekat lorong pencawang betul. Tetapi kalau bila disebut je pengujian buatan sederhana, dalam peti kata lain, memang kerja-kerja ini dilakukan di dalam pencawang. So bila di dalam pencawang, nak tak nak memang kena ada QP sebelah lah. Okey, sebab tu kena ambil tahu lah. Contohnya at least bila you guys tengok orang buat tu, kita dah tahu dah apa had kita, dekat mana kita boleh pergi tolong ke, pergi tengok ke, ataupun dekat mana sepatutnya kedudukan yang sepatutnya kita kena berada. Okey, maksudnya jurisdiction you guys lah sampai mana, sekatan-sekatan yang perlu ditahu, perlu ditahu. Okey, sebelum pergi lebih lanjut, kita tengok dahulu alat uji dia lah. Okey, kita petang ni saya akan tunjukkan jenis kayu pengujian jenis Seaward fasa 11 kb, kayu pengujian fasa 11 kb jenis Seaward. Okey, so sama dengan ni lah. Dan ni ada lambang, ada tulisan Seaward. Okey, dekat sini pun ada dia punya tulisan tadi. Okey, alright. Jadinya objektif kita bertanya apa dia? Kita nak tahu secara fizikal tentang alat perfasaan, dan juga dapat menggunakan alat perfasaan
perfasaan dengan betul serta ujian-ujian yang terlibat yang kita perlu gunakan kayu perfasaan ni. Okey, ujian yang kita akan lakukan menggunakan kayu perfasaan ni dua yang utama, iaitu ujian keterangan bautan dan juga ujian perfasaan hidup. Okay, dua-dua ujian ni kita lakukan pada bekalan hidup. Okey, sama je tu. Perfasaan bautan tinggi maksudnya untuk kita tengok beza antara fasa, maksudnya kita nak pastikan dia berada dalam fasa yang sama ataupun tidak. Dan juga yang kedua adalah ujian penunjuk voltan untuk 11 kV. Maksudnya kita nak uji kadar voltan tu sama ada ataupun tidak bekalan pada breaker ke atau VCB tu. Okey, boleh buka nota kendalian pencawang. Nota kendalian pencawang muka surat 49 tak salah. Boleh cek muka surat 49 betul? Okey, muka surat 49 perfasaan bautan sederhana. Okey, pergi lebih lanjut tentang perfasaan bautan tinggi. Orang dengar tak apa itu perfasaan bautan tinggi? Tak pernah dengar? Okey, tak apa, sebab nature juga dia kerja pun tak ada terlibat dengan kerja-kerja bautan sederhana ke. Jadi dia begini, jika perfasaan bautan tinggi ni, sekarang kita nak pastikan dia ada dua sumber bekalan yang mana dua-duanya adalah 11 kV. Tetapi beza dia, kita nak gunakan sumber yang daripada bawah ni. Biasanya sumber daripada busbar dia bagi ke kabel, betul? Betul tak? Cuma cerita sekarang ni, kabel busbar ni akan dimatikan. Jadi kita nak gunakan sumber yang datang daripada kabel ni untuk bagi supply kepada pencawang-pencawang yang lain. Okey, contoh. Faham tak? Okey, busbar ni kita akan matikan yang sebelah kiri ni contoh sebab kita nak bagi supply ke belah kanan. Jadi gunanya supply yang datang daripada kabel. Jadinya untuk kita gunakan supply yang datang daripada kabel ni, kita kena pastikan fasa dia betul dengan fasa yang daripada busbar tadi. Faham tak? Sebab apa? Jika fasa tu fasa lain, contoh red, okey, dekat busbar red, yellow, blue. Tetapi dekat kabel yellow, blue, red. Masalah tak? Masalah sebab red tak sama dengan red. Red dah pergi dengan yellow. Betul? Yellow tu dah pergi dengan blue, blue pergi dengan red. Jadinya bila bertembung, jadi flashover lah. Jadi masalah lah. Bila kita nak close kan nanti, bila kita nak guna supply tu. Sebab tu kita perlu uji dahulu kabel tu supaya kabel tu berada dalam keadaan fasa yang betul sebelum kita bangkit, kita nak parallelkan, kita nak selarikan. Dia ada beberapa perkataan. Kita boleh guna selarikan, kita boleh guna synchronize, kita boleh guna parallel. Yang mana kerja-kerja ini semua kita lakukan di NOP. Mana tak NOP? Normal of point. Yang mana normal of point tu, di situlah tempatnya kita nak buktikan dia dahulu berada dalam fasa yang betul. Sebelum kita gunakan NOP tu, kita closekan dia untuk beri supply feedback datang daripada source yang lain. Sebab tu nama dia NOP. Maksud NOP apa dia? Normal of point. Maksudnya dalam keadaan sistem yang normal, dalam keadaan bekalan yang normal, switch itu dimatikan. Kan? Sepatutnya mana-mana switch dalam keadaan normal kita perlu onkan dia lah, betul? Kita perlu closekan dia lah. Sebab kita nak guna switch tu, betul? Tetapi dalam keadaan normal, switch tersebut adalah open, off. Kenapa? Sebab standby. Bila kita perlukan dia, baru kita close. Tapi sebelum kita closekan dia, perlu uji. Uji apa? Itulah dia, ujian perfasaan bautan tinggi. Bautan sederhana lah. Okey. Masuk lagi. Kalau close tu. Ya. Maksudnya sampai Close tu maksudnya on lah. on lah. Close tu maksudnya litar tutup, supply dan on. Okey, term-term tu tahu lah kita biasa sekarang. Dia close, dia harus ada. Ya, bila close tu maksudnya litar tutup. Litar tutup, voltan boleh lalu, arus boleh lalu. Bukan maksudnya tutup switch lampu. Kena faham. Keadaan mana yang kita tutup switch lampu tu, maksudnya open sikit.
Yang kita tutup switch lampu, yang kita off ke switch lampu tu adalah kita open sikit. Okey, litar buka. Itu kita faham. Bila kita kata close tu, bila kita kata close tu, kita nak punya switch on. Litar tutup. Benda tu yang kita kena faham. Terms tu kena faham. Kita dah terbiasa dah tutup je lampu tu. Yang kita maksudkan tutup tu sebenarnya kita tutup bekalan. Tutup bekalan, bila tutup bekalan lampu padam. Itu yang nampak tutup. Tapi sebenarnya bila keadaan tutup bekalan tu sebenarnya buka litar. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Ingat, bekalan tutup, bekalan dimatikan, off, maksudnya litar dibuka. Litar tu apa? Litar supply lah yang masuk tu. Okey. Open, off, close, on. Okey. Alright. Boleh? Okay, seterusnya penunjuk voltaj 11 kV. Penunjuk voltaj 11 kV maksudnya kita nak tahu ada bekalan ataupun tidak di situ. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan sebelum kita nak lakukan ujian pasar pun sama kita boleh guna. Yang kedua adalah ujian pembuktian mati. Maksudnya waktu bila? Sebelum kita nak bumikan. Kita nak bumikan litar, kita nak bumikan kabel tu, kita perlu untuk uji buktikan mati tu. Kita perlu uji kita punya kabel tu, uji kabel kita tu supaya kita tahu kabel tu betul-betul mati, barulah boleh kita bumikan. Macam orang jugalah. Betul? Boleh ke kita tengok orang tu tengok dah lama terlantar dekat atas tilam, betul? Ini mati ni, ambil dia tu dalam. Boleh ke? Tak boleh, betul? Jadi kita kena ambil dia, pergi ke panggil dresser ke panggil doktor ke, cek mati. Betul? Sebab tu walaupun accident parah macam mana pun, mesti kena ada seorang doktor datang tempat kejadian untuk sahkan kematian. Betul? Bila doktor dah sahkan kematian, itu yang kita kata baru boleh dikebumikan. Serupalah dengan kabel kita. Betul? Kita dah uji tentu sahkan dia mati, barulah boleh kita bumikan dia. Kalau kita bumikan sebelum kita sahkan dia, kalau dia hidup, kita yang mati. Itu kerja ni. Kena ingat tu. Kamu tak cek, tak uji dahulu sebelum dia mati, insya-Allah kamu yang mati. Kan? Untuk elakkan perkara begitu pada aku, uji. Jangan ambil risiko untuk malas. Orang kata jangan ambil risiko untuk anggap assume benda tu dah mati. Walaupun kabel tu ada kat atas padang atas jalan dah lama. Okey. Sebab tu lah ada terms kita pernah TMB dulu pernah ni kan, dia pernah war-war kan untuk apa? Test before touch. Ingat tak? Mana-mana berpasangan pun, mana-mana kita punya wire, kabel apa semua, sebelum kita nak sentuh, kita perlu uji dahulu. Sebab apa? Orang TMB ni tak apa nak betul. Betul? Sebab kerja dengan benda yang tak nampak. Betul? Jadi apa yang benda yang kita perlu buat untuk pastikan kita masih lagi berada dalam keadaan yang benar, uji dahulu. Okey. So jangan agak macam contoh macam ada kabel macam ni kan. Contoh ada kabel terkeluar macam ni. Macam ni kabel dekat atas tepi jalan. Terkeluar macam tu. Ini mati dia pegang. Jangan. Ambil apa-apa yang something test pen ke apa untuk LV, test dahulu. Tapi kalau 11 kV, boleh tak untuk test pen? Tak boleh. Test pen hanya sehingga 600 volt sahaja. Itu pun Cat 4. Kan? Kalau maksimum macam mana pun Cat 6 dia boleh pergi sampai 1000 volt. 1000 volt saja. Tapi kalau 11,000 volt, memang kena guna facing stick lah. Tak boleh kita gunakan test pen. Ingat tu. Jadinya kalau ada kabel ABC 11 kV atau 13 kV jatuh atas jalan, kalau kita tak tahu dia hidup atau mati, jangan dekat sehingga ada peralatan yang sesuai, baru pergi uji. Okey, boleh? Kalau macam tu yang kabel 11 tu memang setiap orang kena pakai. Ya, yang ini boleh guna kat overhead juga. Boleh pakai overhead? Boleh. Untuk LV kita boleh guna, tapi dia punya kita panggil range dia tu, range
dia tu untuk yang 11 kV. Jadi untuk LV dia jadi tak jelas lah. Sebab apa? Kalau dekat sini dia nilai ikut kV. Kalau 0.1 kat sini sama dengan 100 volt. Faham tak? Jadi kalau bacaan kita yang untuk LV susah nak dapat. Betul? Sebab skala dia tu. Jadinya selagi mana peralatan ataupun bekalan yang bawah 1 kV, kita boleh guna multimeter, guna teleskop. Lebih dari 1 kV, kita guna persistik. Okey, boleh. Alright, seterusnya, ingat, alat ini hanya boleh digunakan oleh orang komputer yang terlatih. Okey, ingat, terlatih dan boleh menghindari bahaya. Maksudnya apa kat situ? Maksud dia bukan semua orang boleh nak guna peralatan ini. Bila kamu nak guna peralatan ini, mestilah wajib kamu adalah competent person, dan juga dalam arti kata lain, kamu adalah pekerja yang terlatih. Untuk kendalikan facing stick ni, kamu mestilah pekerja yang terlatih. Jadi QP boleh guna tak? QP tak boleh guna, Pak. Ingat, QP tak boleh guna. Macam mana pun setinggi korang punya OKST beritahu untuk kendali kan, sebenarnya korang tak boleh guna. In case kalau apa-apa jadi waktu tu, semuanya jatuh atas kepada kita. Sebab OKST dia boleh cakap, saya tak ada bagi arahan suruh buat. Dia yang nak cuba-cuba, habis. Sebab tak ada hitam putih, tak ada tulis apa-apa. Contoh kalau QP tu, kalau QP dia lebih tak masalah. Tak masalah. Okey, sebenarnya orang kena faham, judgement ni sebenarnya kita ataupun ST keluarkan judgement ni sebenarnya bukan sahaja untuk melindungi, bukan sahaja untuk melindungi peranti ataupun perkakas elektrik ni. Sebenarnya dalam arti kata lain, dia untuk melindungi nyawa kita sendiri. Okay. Contoh kan, contoh. Kalau kamu ada judgement, kamu buat kerja, kamu salah switching, ada orang yang mati. Okey. Kamu takkan dibicarakan dalam hukum sivil. Faham tak? Kamu takkan dibicarakan di bawah kanun kesisaan. Sebab kamu bekerja dengan elektrik, sebab kamu ada judgement. So kamu akan dibicarakan di bawah akta bekalan elektrik. Faham? Jadi bila dalam bawah akta bekalan elektrik, dia akan buat kajian, dia akan buat dia panggil apa, soal siasat, keadaan tu macam mana semua. Dan paling teruk sekali, habis-habis pun kamu punya lesen akan ditarik. Tapi kalau sivil, kadang-kadang kesisaan, yes, kamu boleh dijatuhkan hukuman membunuh tanpa sengaja, ataupun membunuh tanpa niat. Kalau contohnya sebelum ni, kita dia minta kamu PSP sebelah sini, ada malah sebelum itu kan? Ya. Ini akan jawab. Dia pergi jawab, PSP. Majikan dia kena. Pada sekarang ni sistem kita punya personal lah. Ya, ya betul. Sebab sebelum ni majikan yang akan jawab, sebab majikan yang bagi kuasa untuk kamu buat kerja tu. Okay. Tetapi kalau tiba-tiba pihak keluarga yang satu lagi nak buat civil punya lawsuit, boleh. Biasanya DMB akan counter back dulu. Sebab tu DMB akan bagi pampasan semua. Kalau sampai dia orang yang satu lagi tu dia tahu lagi, dia buat civil, pampasan dia dapat, saya cakap orang yang tu mati habis. Tu jangan main-main civil kalau kesesaan. Kalau dia suka mahkamah sivil tu Memang beza kan. So macam mana pun memang ada arah syarikat, tapi yang pelakunya still kita. Betul? Tapi bila contoh macam sekarang dia nak suruh pun, dia bila dia OPST, dia tak boleh bicara bawah sivil lah, dia kena bicara bawah atau bekalan elektrik. Ini cerita dia kalau dia kosong.
Sebab kita tak boleh nak cakap tentang sama ada bunuh dia tu ada niat tak ada niat. Betul? Orang boleh twist kat situ lah. Wow, itu yang bahaya tu. Sebab tu sekarang ni apa-apa pun biar kena ada sertifikat ni. Ya, sebab nanti apa-apa bukan saja elakkan kita. Memang kita QB. Contoh kata kalau kita ada dekat situ tapi kita tak membantu, kan? Dia orang boleh charge juga. Jadi ikut boleh, dia orang boleh twist fakta ke, kata dengan sengaja biarkan tanpa bagi bantuan ke apa ke. Macam-macam. Kalau ikut masuk mahkamah ni, macam-macam hal lagi dia orang boleh petik, dia orang boleh pusing. QP pun patut memang ada reward. Tapi bila QP sebab QP ni adalah ST yang vouch. Okey, ST bagi dekat DMB kata buat satu sijil supaya nanti bila ada sijil ni sebelum orang dapat ST, at least ada QP ni dahulu. So ST recognize. Bila ST recognize, dia kira bawa atau pakai letterhead juga lah. So selamat lah. Okey. Ada, tapi biasanya tu kes lah. Biasanya dia pegang counter back dulu. Sebab kalau sampai tahap kerja sebab biasanya kalau yang jadi kemalangan, bukan dia kecil-kecil anak, biasa komen. Takkan dia minta dia komen, dia pun kena civil suit lah. Betul tak? Maknanya company pun akan terlibat sekali lah. Company akan terlibat sekali lah. Tapi itu ada arahan dia. Okey. Ada kerja-kerja dia tu. Kalau lepas ni, kalau dia kata, saya tak bagi arahan. Sebab dia kata dia QB. Habis. Tak ada tanggung sendiri. Memang. Faham tak? Faham tak? Dia tanggung sendiri. Tiba-tiba dia kata pula, yang ni staff ni sebenarnya sebelum kejadian tu dia dah berhenti dah. So itu dia buat hal dia sendiri. Habis. Kita tak kata apa. Kalau tiba-tiba 24 hour, dia minit kan kita. Itu boleh buat apa? Tak kata apa? Kalau dia twist tu. Even sekarang ni pun kes yang tak pakai AFSN. Yang tak pakai AFS buat suci tu kan, kadang kita buang. Sebab syarat dia beritahu apa? Siapa staff yang melanggar LSR, maksudnya dia tak berminat dalam kerja dengan DMB. Itu je ayat dia. Betul tak? Maksudnya PBD ada tak dalam LSR? Ada PBD. Kelengkapan perlindungan diri pula. So dia tak pakai. Dia tak pakai maksudnya dia langgar LSR. Siapa yang langgar LSR tak berminat dah nak bekerja dengan DMB. Automatic boleh. Yes. Berjaga-jaga. Okey. Sekarang kita ceritakan pengujian fasa patah sedana. Setiap fasa 2 liter sebelum diselarikan mestilah diuji. Macam saya kata tadi, sebelum kita nak sambungkan 2 liter tu, mestilah wajib untuk kita uji dahulu keadaan liter tu supaya dia selari betul-betul, barulah boleh kita nak diselarikan dengan selamat. Bagi memastikan sambungan kabel tu betul kefasaannya. Ketika kita close switch tu, fasa dia betul. Okey. Dan juga penunjuk voltan tu pula bagi membuktikan kabel itu ataupun biasanya kita uji ni semua kat kabel lah. Jarang kita uji kat busbar. Sebab kalau kamu buka spot apa semua tu biasa kita uji kabel tu lah. Sebab kabel ni yang bagi supply antara pencawang ke pencawang. So kalau kabel tu mati, biasa busbar pun mati dah lah. Betul? Kecuali yang datang daripada PPU, PMU tu, yang datang daripada transformer tu direct kan. Tapi daripada pencawang ke pencawang, semuanya disambungkan oleh kabel. Jadinya bagi membuktikan litar kabel mati sebelum dibumikan. Dan yang akan dibumikan pun adalah kabel. Kita tak bumikan. Kita bukan simply kita bumikan masbah. Ada sesekali setengah keadaan kita perlu bumikan masbah. Tapi lebih kepada kita sebut dia sebagai discharge masbah. Okay, kalau siapa pernah dengar lah discharge masbah. Tapi untuk solid bumikan masbah tu hanya kes tertentu sahaja. Contoh kalau kita betul-betul buat preventive total shutdown.
Contoh satu-satu PPU tu fully total shutdown. Yes, kita akan earthkan busbar. Sebab apa? Kita nak elakkan kalau ada orang yang pergi usik incoming switch. Truck tu memang dah kadang-kadang ada setengah gear yang incoming switch tu truck tu tak boleh bawa keluar. Dia ada GIS ke apa kan. Jadinya dalak-dalak, tapi untuk elakkan. So busbar tu dia mampu debatkan terus. Elakkan pandangan. Kalau nak betul, biar betul. Yang pastinya tak ada orang yang kena rencatan. Okey, aksesori yang terdapat dekat dalam Seaward Logistik ni, kita ada proving unit, kita ada pengecas bateri. Okey, kita pergi satu persatu lah ya. Alright, proving unit. Apa yang dikatakan dengan proving unit tu? Ini adalah proving unit. Okey, proving unit function dia untuk apa? Untuk kita uji dia punya senang sebutnya untuk calibration lah. Untuk calibration kita akan uji fisik kita sebelum dan selepas kita guna. Bila bacaan dia sama ketika kita guna yang ini, maksudnya bacaan yang kita ambil tadi adalah tepat. Baik, tak apa, kita saya ceritakan lebih lanjut. Kita tengok dulu satu-satu perkataan dia ni. Pengecas bateri ni dia punya pengecas bateri dia lah. Yang ni kita gunakan untuk cas bateri. Kita punya digital unit, kita punya kayu. Dalam ni dia ada bateri. Dalam ni dia ada bateri untuk simpan dia punya memori dia semua. Untuk dia punya data elektronik dalam ni lah, dia perlu ada bateri. Okey. Dan juga kabel sambungan. Kabel sambungan dia ada dua. Sama ada dia jenis single kabel macam ni, ataupun dia jenis yang double macam ni. Kalau yang double ni, dia memang akan bersambung dengan kayu perfasaan. Okey, dia ada kayu perfasaan pula. Kita kita tunjuk. Okey, rod perfasaan. Rod perfasaan yang ni lah, ataupun kayu perfasaan. Yang mana kita gunakan dia untuk kita lakukan kerja-kerja live facing tu tadi. Live facing ni kita kena cek dua pasang apa. Kalau guna satu kayu mana boleh. So inilah kayu yang kedua dia, partner dia untuk kerja-kerja live facing. Okey, rod pengujian voltan. Rod pengujian voltan dalam arti kata lain yang ni lah, digital lah, yang ni benda yang sama. Okey, ini kita panggil dia sebagai digital unit, ataupun rod yang kita guna untuk uji voltan lah. Okey, jadinya untuk kerja-kerja pengujian yang tadi, untuk kerja-kerja yang penunjuk voltan 11 kV tadi, kita akan gunakan kayu ni, digital unit ni bersama dengan single cable. Okey, kejap lagi saya akan tunjuk. Boleh. Okey, proving unit. Ini proving unit yang saya katakan tadi, proving unit. Dia ada beberapa tempat yang kita perlu tahu dia punya point dia. Satu adalah sambungan dengan bumi, ataupun yang kita akan guna untuk sambungkan clip wire kita. Clip wire akan disambungkan di sini. Okey. Satu lagi adalah button. Button pengujian, picu pengujian ni untuk kita cek nampak ampun naik kan. Kita akan uji, tekan kat sini, dia akan inject, dia akan energize, dan dia akan inject lebih kurang dalam 1 hingga 1.2 kV. Lebih DC lah. Tapi 1 kV pun kami nak cuba tu bahas juga lah. Okey. Dan seterusnya, point untuk kita letakkan ujung kita punya tip ni. Contoh yang kita nak uji tu nanti, kita kena letak kat sini macam ni. Okey, boleh nampak? Boleh nampak? Kita di situ. Dan juga last sekali kita ada lampu. Lampu untuk kita nak tengok bila kita tekan tu, nampak? Lampu tu kan menyala. Maksudnya dia tengah energize lah. Dia tengah beri supply, dia tengah bagi supply untuk uji. Okey, dia punya dekat sini dia bagi tahu untuk pastikan kita punya bateri tahan lebih lama, gunalah Duracell. Tak. Untuk pastikan bateri tahan lebih lama, guna energizer. Untuk pastikan bateri kita tahan lama, tekan jangan lebih daripada 5 saat. So bila kita dah set dah tu, tekan 1, 2, 3, 4, 5 dah lepas cukup. Tak perlu tekan lama-lama.
Okey, bateri yang dia gunakan adalah bateri jenis 9 volt. Okey, bateri Tashengo. Right. Tapi ini kita guna pet dia. Pet dia ni bawah sikit je daripada energizer. Nak dapatkan, boleh dapatkan di DIY. Okey. Alright. Jadi nampak energizer ternyata lebih berkuasa. Kan saya kata tak? Lebih dalam. Lebih dalam. Okey. Tak kisah bateri, tak kisah jenis apa pun, yang penting bateri 9 volt, tak kisah lah nak bodoh dah sel kat situ ke, kau nak pupuk apa nama menetang tu, LED ke, yang penting dia 9 volt. Okey. So itulah tadi yang tentang proving unit. Okey. Pengecas bateri, ialah dia ada beberapa benda yang kita perlu ambil tahu. Satu, plug 13 amp yang soket biasalah sambung ke kita punya power supply soket kita. Dan kemudian dia ada dua lampu. Lampu satu masuk, satu lagi bagi tahu dia punya untuk output dia lah. Maksudnya output tu masuk. So lampu ni nanti dia akan blinking. Dia akan blinking. Mula-mula dia blinking pelan-pelan. Makin lama makin laju. Makin laju. Kemudian dia kemudian dia akan solid menyala. Maksudnya bila dia menyala solid tu, maksudnya bateri dah penuh lah. Okey. Alright. Ini boleh tengok dia punya sambungan tu. Ini yang kita plug tu. Ini lampu dua tu. Okey, sambungan dia kita sambungkan dengan digital unit. Okey. Sambungkan begini. Kita sambungkan dengan kita punya digital unit. Okey, ikat. Dan kemudian kita pergi dekat kita punya plug. So kita cas lah. Okey. So nanti nampak yang ini supply dia masuk. Tapi yang dekat output dia ni nampak. Maksudnya ini supply dia masuk. Nampak tadi. Okey, ready eh? Nampak? Nampak tak nampak? So bateri ni dah ni sikit lah. Okey, nanti sampai lama-lama dia akan jadi laju sampai dia solid macam ni. Okey, boleh nampak? Ada bateri dah penuh lah. Ya, maksudnya bateri itu dah penuh. Dan juga minimum pengecasan dia kena 8 jam. Ya. Macam handphone baru beli. Kan dulu kan beli handphone baru kena charge 8 jam baru boleh guna. Aduh. Sekarang tak ada dah. Sekarang beli-beli boleh guna lagi. Okey. Alright. Rod pengujian voltan dan kekuasaan. Ini yang kita tadi. Rod pengujian ni lah. Ini rod voltan dan juga dia punya digital unit ni. So, macam mana saya kata tadi? Ni digital unit yang ada di sini. Dia punya untuk ambil bacaan dia tu lah. Okey, jadi yang macam kita nak gunakan ni tadi, kita perlu sambungkan dengan soket ni. Kalau contoh kerja dengan kerja dengan apa tadi tu? Penunjuk voltan tinggi. Okey, penunjuk voltan tinggi kita perlu gunakan satu kabel begini. Nampak? Satu kabel begini. Yang ini kita akan sambungkan dekat kita sambungkan dekat dia punya ni lah, earth dia lah. Okey, earth dia. Contoh earth dia. Earth yang pada breaker tu. So, kita akan uji dia ni. Kita akan check untuk buktikan hitam mati sebelum kita bumikan betul. Kita akan check lah red, yellow, blue. Okey, tengok kalau ada bekalan atau tak ada. Okey, jika ada bekalan, kalau bekalan itu adalah 11 kV yang solid, 11 kV yang memang full, dia akan dapat bacaan dia 6.35 kV. Okey, pada red, yellow, blue tu. Okay, kalau ada bekalan. Ingat?
Kenapa dia tak sebelah? Sebab sebelah tu adalah apabila dia jadi buatan line. Fasa bertemu dengan fasa. Bila fasa bertemu dengan fasa yang lain, baru dia jadi 11. Bila dia hanya fasa dengan earth ataupun neutral tu saja, dia jadi 6/5. Macam single phase tadi, phase ada di bawah. Macam kalau single phase 240 ke. Tapi kalau 3 phase, kita set fasa dengan fasa, dapat 400. Lebih macam tu lah. Nak bagi mudah fahamnya, begitu. Kalau nak bagi susah nak faham, saya cerita pasal vector group dia. Vector subtraction dia. Itu nak kena calculation dengan leading lagi 120 degree, dengan tambah dengan 180 degree lagi. Kalau yang itu muntah. Jadinya apa yang benda tu cukup sekadar tahu umpama macam LV single phase 3 phase. Tapi dia punya tu cara nak cucuk mana. Nak cucuk mana apa semua tu? Boleh tak. Kita lagi tunjuk. Okey, jadi saya nak tunjuk yang teori saja dahulu. Okey, kejap lagi nanti lepas minum nanti kita akan tunjukkan yang vertikal lah. Tak apa, jangan risau. Bila macam bacaan kalau betul-betul tak ada, dia kosong. Kosong? Kosong. Selamat saja. Maksudnya bila kita uji itu dapat kosong, barulah boleh kita bumikan. Kita nak betul-betul solid kosong ya. Tak nak 0.3, 0.5 tak nak. Kosong. Ya. 0.5 berapa ratus volt? 500 volt. Ini dia KV. Oh, dia lah. Jadinya bila 0.5 sama dengan 500 volt. Meletup tak? Try bumi tengok. Tak tengok meletup tak meletup. Cuba silakan mana yang rasa kita nak tengok bertuah tak bertuah. Kalau kita dapat bacaan dia 0.1 should be okay lah. 0.1 je limit dia. 0.2 dah tak boleh dah. 0.2 tak boleh dah. So 0.2 tu dah 200 volt. Ingat? Tunggu cuba yang kat single phase kau dah ada bumi. Betul. Betul lah cerita. Kalau yang 100 volt tu kita boleh anggapkan dia macam simbol ke apa kan. Okay, so okay lah. Tapi memang sepatutnya kena solid kosong. Yes. Dia yang buat pengujian ni pun AP yang keluar kau try. Ya betul. OKXT yang akan keluarkan authorization PTW authorization tu ICC yang keluarkan. Yang akan keluarkan PTW tu dia yang buat. Dia akan cek Ya, dia akan cekkan semua tu dah confirm dah benda tu bekalan dia okey, barulah dia bunyikan, barulah benda dia keluar PTW. Selagi maksudnya bacaan tu duk main kat situ, dia kena do something lah untuk check. Sama ada kena check mana-mana CV yang mana rangkut ke, ataupun bercawang tu dia pergi ke tiang mana-mana, rupanya kat tiang tu ada gate bank. Jadi benda yang ada 0.3 itu. Gate bank tu kan dia bagi supply balik. Dia kena check semua tu, data tu. Kenapa jadi macam tu semua. Maksudnya mana ada gate bank, mana yang ada black box yang sama ke gate bank tu, dia kena cabut dulu. Kena check habis-habis lah. Dia kena pastikan betul kosong. Ataupun Lita tu memang dia tahu. Oh Lita ni city je. Sampai Itu boleh takau sampai ke Syria. boleh, kena ikut. Kalau dia buat direct ke 11 kV. Tapi kebanyakan gate bank kita sekarang dia buat LV. Tak ada gate bank yang besar, tapi dah start ada gate bank yang 11 kV. Itu Allah. Saya tak pernah tengok, tapi saya dengar ada berita lah, dia beritahu ada yang bercerita ada dah gate bank 11 kV. Sebab kadang-kadang tu dia orang nak bagi overhead line tu, dia orang nak buka satu pencawang belakang sana, lebih kurang macam ada satu tahfiz je kan, contoh ujung tu ada satu keban ayam je. Jadinya nak bina satu pencawang semata-mata untuk dia. Macam tak bala ya. Dia pakai supply yang sama. Tu dia pakai supply yang sama daripada pencawang last tu, dia masukkan satu lagi tiang overhead, buka tu gate bank. Sebab jauh kan, daripada pencawang tu
nak pergi ke situ, baby dah 2 kilo, dia dah start losses dah kan. Tapi nak buat satu macam pula kat situ, hutan dah, kampung asli satu ke, betul tak? Jadi nak bina satu macam dekat situ jadi macam ROI dia main puluh-puluh tahun lah kan. Jadinya better dia pasang satu gate center, direct kat situ, pergi terus ke black box lebih kan. Okay, black box ke taruh satu transformer, taruh satu ada yang transformer yang overhead punya yang boleh change terus yang ke LV tu ke kan. Jadi tak perlulah bina satu compound, dia just ada dekat tiang macam tu je. Tapi biasanya yang kampung asli It's just dia ke PLB tu kat sana tak nampak lah. kat mana? Lagi dia tak ada. Tak ada. Di Lampung Tak ada lah. kampung-kampung. Orang asli je. Orang asli. Orang Kalau asli. yang tak silap saya pernah dengar ada engineer transmission cerita, tapi lah kalau dia bohong, saya bohong. Okay. Dia orang dekat transmission line ada juga pasang transformer yang special macam tu. Maksudnya sekarang ni kampung asli tu memang dekat line, dekat dengan line. Nak tarik yang dari distribution ni jauh. So dia orang direct dari transmission, dia pasang satu macam transformer online kan, terus ke LV. Macam 130,000 terus ke LV, tapi itu Allah Allah lah. Tapi memang mahal lah. Tapi kita kan tak ada buat apa, kita bila masuk bab servis ni tak kira lah cukup banyak pun kita mana macam mana dia bagi. Ya, ya, kita cakap kat Sabah Sarawak saja tu kan dia punya jalan kan tengah bukit atau semua tu. So macam mana kau nak pergi sampai? Tak buka power station satu ke kan? Nak buka power station pun dah akan mengunci. Kau nak buka macam mana? Tengok transmission line ada guys. Set kat situ terus direct lebih. Tapi benda tu tak mustahil, benda tu ada. Tapi costing lah. Tapi macam saya kata, kalau kisah tu kisah bohong, ya aku bohong. Sebab itu engineer transmission dia cerita kan. Ini macam logika je. Apa logik kan? Okey, seterusnya kau dah kenal dah semua peralatan ni. Kita dah tahu dah dia punya dia charger, kita dah tahu probe unit, kita dah tahu distribution unit, kita dah tahu lah facing rod tadi. Kita perlu tahu juga macam mana senggaraan yang perlu untuk kita buat nak pastikan dia dalam keadaan yang terbaik. Okey, yang pertama kita perlu buat pemeriksaan secara visual lah. Maksudnya kita tengok kalau ada wayar yang terkopik-kopik ke apa ke kan, itu kita perlu buat macam dilatih ke apa yang betul. Tetapi dinasihatkan kalau kita nak tip wayar yang ni, kena guna high tape. Apa tu high tape? High tension tape tu, yang dia punya warna biasa kelabu 3M tu, yang macam gel tu. Dia boleh tarik tu. High tension tu. Sebab itu high tension, high voltage. Dia boleh apa kata tahan tu high voltage. Itu. Okey. Anggarkan saluran pembiayaan pada alat jika tidak digunakan menggunakan bateri. Maksudnya kalau kita tak nak gunakan facing stick kita ni, jangan biarkan soket ni bersambung. Untuk simpan dia, cabut, simpan. Jangan simpan dalam keadaan bersambung. So apa yang ni pakai bateri. So bila kita letak dia kat dalam sambung, bateri dia ni akan gong lah. Senang bahasanya. Okey. Dan seterusnya dicerahkan membuat calibration setahun sekali. Untuk calibration dia ni, kita boleh hantarlah kepada ejen-ejen yang OEM dia lah. Calibration ni kita bagi dia penentu ukuran. Kita nak pastikan kita punya set ni masih lagi kosong tak dalam foto. Faham tak? Masih lagi kosong yang ditunjuk kat sini tu, maksudnya kosong volt. Ya, dalam. So apa macam kita punya multimeter lah. Okey, kita ada 3 multimeter. Let's say multimeter A, kita check bateri ni 1.5 volt. Multimeter B, kita check sini bateri 1.5 volt ni. Yang tadi dah check 1.5 volt. Multimeter B, kau dapat 1.8. Multimeter C, check dapat 2 volt.
Mana bateri ni 1.5 volt kan ni? Mana dia betul? Sebab tu kena pergi hantar calibrate kan? Balik macam timbang lah. Timbang pun kita ada kan, kita ada apa nama tu, meteorologi yang tak nama tu. Dia ada satu badan yang mana kita perlu hantar kita punya timbang untuk dia calibrate balik scale tu. Macam ini kita kata botol ni 1mm. Betul? Beli 1mm kan? Timbang berat dia sebenarnya 1.5 kilo. Betul? Faham kan? 1.5 tu sama dengan 1.5 kilo. Adakah timbang A, B, C sama 1.5 kilo? Ya, dia kena selaraskan balik. Sebab dekat tempat tu dia ada dia punya pemberat yang dia guna untuk calibrate tu. Kalau dia taruh sini 40 gram, maksudnya timbang A 40 gram, timbang B pun 40 gram. Jadi kalau timbang B jadi 45 gram, kena adjust bagi 40 gram. Tapi timbang yang dekat pasar tu agak berapa tahun tu? Bayangkan kalau beli ikan 1 kilo RM20, beza 1 gram dah RM8. Nampak? Berupang lah kat situ. Kena mula-mula timbang. Mula-mula timbang dia berat. Makin banyak dia makin laju. Kan? 3 ekor ikan, timbang A 2 kilo, 2 kilo, 6 kilo. Timbang B 2 kilo, 2 kilo, 8 kilo. Sebab apa? Dia datang lagi berat, dia akan pergi lagi jauh tu. Sebab apa? Dia punya tu spring tu dah tak cun. Itu yang kena calibrate. Lepas tu timbang-timbang tu tak jadi pergi tanya pasal tu. Angkat. Berapa setelah berapa tahun you tak ni calibrate timbang. Habis. Okey. Alright. Untuk keselamatan pula kita kena pastikan keadaan botol sederhana. Maksudnya kita kena uji pada botol sederhana sahaja. Jangan pergi uji kat LV, jangan pergi uji dekat HB. Botol sederhana ni maksudnya sampai 3 kV tu lah. Tapi yang ini kalau dia kata dekat situ 1 sampai 15 kV, maksudnya untuk 11 kV je. 33 pun jangan guna dia. Okey, gunakan ikut nilai voltaj yang ditetapkan. Okey, dan seterusnya kemahiran menggunakan alat tu, maksudnya siapa yang nak kendalikan ni perlu pergi training, perlu tahu cara nak kendalikan. Bukan boleh simply ambil anak cuba, no. Kena ada kemahiran. Salah handle, takut tersalah sentuh, boleh sebabkan flashover. Ya, betul. Tapi tu kalau 111 yang sebelah ni kan sebelah kiri juga, tersusun kat member tak jadi sebelah kiri juga. Nampak? Yang lain. Sebab even kalau kamu nak cuba, contoh kita buat perfasaan, kita cek atas bawah, betul? Kita cek atas bawah. Satu tu kita dah tahu dah ada sebelah kiri lalu, betul? Satu tu kalau kita nak letak kat sebelah sampai tu dia tracking tau. Maksudnya kalau satu tip tu kamu pergi hantar dulu bawah, maksudnya sekali kamu nak masukkan, tapi kamu dari luar, kamu masuk ke satu dulu, tapi kamu tak masukkan tak ada, kamu pergi tu pasang. Yang sebelah kayu ni kat luar ni. Maknanya itu dah sebelah satu. Ya. Tak ada sebelah, maybe dalam 6 kb je tu kot, 6.35. Tapi 6 kb pun 6 kb yang itu AC. Bukan jadi C macam brewing unit ni. Wow. Jadinya hati-hati. Okey, dan juga jarak dan hadangan. Maksudnya tadi kena tahu bila orang bekerja tu jangan ada belok belakang ni. Takut kes ni tadi ya. Member bawa pun nak pergi sini, tu kena dulu. Habis. Voltage ni kita higher. Ya betul. Yang atas tu dah kira, yang bawah tu kalau kamu tak sambung earth, kalau kamu tak sambung earth, pergi sambung kat member. Itu LV. Itu LV. Ini balik apa? Memang tak terkejut lah. Memang terkejut tu kan. Yang terkejut bukan orang yang kena, family kat kampung. Okay. Family kat kampung yang terkejut, bukan orang yang kena tu yang terkejut. Family kat kampung tu yang terkejut. Kenapa? Semalam ni orang jatuh sinema ada. Hari ni dah bocor dulu ya. Habis. Itu yang kena hati-hati lah. Okey, dan juga tentang keselamatan elektrik,
iaitu memberitahukan dekat mana sekatan-sekatan yang boleh kita masuk, dekat mana yang kita perlu buat, dan juga siapa yang perlu lakukan. Okey, itu kembali ke dia. Okey, untuk pengujian sebelum dan selepas penggunaan yang saya kata tadi, function proving unit ni kan tadi, kita perlu uji dia sebelum dan selepas. Maksudnya ujian yang kita akan lakukan tu, kita perlu uji dia dahulu sebelum dan selepas, untuk membuktikan ujian yang kita lakukan ni tadi adalah ujian yang tepat. Contoh kata, kita lakukan sebelum ujian kita dapat 1.59 kV. Okey, sebelum ujian. Sebelum ujian tu maksudnya sebelum kita pergi buat ujian voltan ke ujian perfasaan ni tadi. So, kita lakukan ujian tu, apa je nilai bacaan tu kita ambil. Selepas kita lakukan ujian tu, kita datang balik kat proving unit ni, kita check lagi sekali. Kalau dapat 1.59 kV, maksudnya bacaan tadi tu valid lah. Sebab apa? Bacaan sebelum dan selepas kita guna proving unit ni adalah tepat. Tetapi kalau bacaan dia, kalau selepas tu tiba-tiba yang ini dia jadi 1.0, something wrong. So mungkin kemungkinan bacaan yang kita ambil tadi tu diragukan. Faham? Boleh faham tak? Kemudian sebelum dan selepas maksudnya? Jadi sebelum kita Pengujian sebelum dan selepas ni, ujian guna proving unit ni. saya masuk cocok lagi lah. Maksudnya, okay, macam ni. Contoh saya nak buat kat ni. Okay, saya nak buat kat. Sebelum saya nak buat kat tadi, kan? Ini saya sambungkan dengan kat ni. Okay, jadinya sebelum saya nak lakukan pengujian bumi, saya akan sambungkan dengan proving unit begini. Saya akan letak dekat sini. Okay, boleh nampak tak dulu? Okay, saya akan sambungkan begini. And then saya tekan berapa nilai bacaan kat sini. Contoh 1.5. And then saya ambil statistik saya ni, pergi dekat mereka, sambungkan dekat kita check bukti mati tu tadi. So bukti mati dapat 0.00. Okay, kosong. Datang balik dekat sini, check lagi sekali. Check lagi sekali. 1.5. Bacaan dia memang ada. Maksudnya bila kita dapat bacaan 1.5, bacaan kita tadi valid lah. Tapi kalau bacaan selepas ni dapat dekat sini 1.2, 1.0, kemungkinan bacaan tadi tu pun tak valid. Sebab apa? Bacaan sebelum selepas ni dah lama. So mungkin bateri dia ada problem. Sistem dia yang masalah lah. Ya. Dia ada dua kemungkinan lah. Sama ada sistem dia teruk ataupun proving unit dia teruk. So tukar bateri tu dulu. Kalau tukar bateri proving unit pun still dapat yang sama, something wrong. Ni dia macam kita nak tahu dekat mati tu, maknanya 000. Ya. Masa sebelum kita nak buat check, Ya. nak check buktikan mati tu, Ya. kita nak tengok dulu lah Ya. dia punya bacaan tu. Ya. 1.59. Ya. Kalau maknanya kalau benda tu salah kat sini, Yang bacaan kosong tadi pun belum tentu kosong ni. benda tu kosong. So kita boleh anggap statistik ni baru masalah. Sebab tu kita kena pastikan bacaan sebelum dan selepas adalah bacaan yang sama atau hampir sama. Contoh kalau sebelum ni 1.59, lepas tu kita dapat 1.55, okey lah. Itu hampir sama. Tapi kalau dia ikut spek dia, kalau ikut manual dia betul-betul, bacaan yang lebih daripada 1 kV should be okay. Tetapi kalau macam pengalaman kita orang lah, walaupun bacaan lebih dari 1 kV, tetapi perbezaan dia terlalu ketara. Contoh, mula-mula kita dapat 1.59, 1.6. Second selepas kita dapat 1.0. So kat situ berapa beza? Nama tu whole. Maksudnya memang something wrong. Dia bacaan mestilah lebih 1 kV dan juga bacaan tu mestilah hampir sama. Okey. Tapi dia maknanya untuk pengumian ni, buktikan ni memang kena praktik benda ni. Untuk dia ada kena Okey. pakai bateri tu charge. Sebelum selepas tu. Memang itu praktis dia. Setiap pengujian, setiap pengujian kena ada sebelum dan selepas guna proving unit. Faham? Ada tak
Tak ada dia. Setiap pengujian wajib untuk kita buat proofing ni sebelum dan selepas. Okey. Ujian bukti mati pun kena buat, ujian live racing pun kena buat. Tapi bukanlah setiap kali lepas buat tu. Bukan maksudnya rate dengan rate kosong. Tak. Keseluruhan test tu dah siap, baru kita uji. Mana tahu kau benda pula kan. Satu. Okey. Alright, ingat. 5 poin penting amat dia. Peralatan ujian mesti diuji sebelum dan selepas digunakan untuk memastikan nilai, untuk memastikan kita punya face testing ni dalam keadaan baik supaya nilai pengujian yang kita record tadi tu, yang kita ambil tadi tu adalah tepat. Okay. Alright. Dan selanjutnya kita tengok macam saya kata tadi, untuk SeaWorld, bila dalam keadaan live, iaitu bekalan 11 kV solid, dia akan dapat 6.35 kV. Jika keadaan mati atau tiada bekalan, kita akan dapat 0 volt. Okey. Bila dalam keadaan fasa dengan fasa, kita akan dapat fasa dengan fasa yang sama, kita akan dapat 0 volt. Fasa dan fasa yang sama akan dapat 0 volt. Fasa dengan fasa yang berlainan, kita akan dapat 11 kV. Boleh cek dekat buku ni, buku surat 59. Saya tengok 59. Tahu ke lah, surat 60. Yang ni, buku surat 61 dekat atas tu. Apa ni? Fasa salah 11 kV, fasa betul 0. Tu, dan jadual tu. Okey, boleh tengok kat situ. Dia ada dua atas. Okey. Macam ni. Nampak? Untuk bacaan-perbasahan pula, untuk SeaWorld, correct facing, maksudnya dalam fasa yang betul, kita akan dapat 0 volt. Nampak ni? Fasa ni, contoh, kalau atas ni rate, bawah ni rate, kita akan dapat 0 volt. Untuk yang fasa beredar macam ni, blue dengan red betul. Blue dengan red ni, kita akan dapat 11 kV. Ini vector substation. Ini yang kosong dengan fasa kuasa tu untuk cek fasa kuasa cek. Ya, yang ni. Kita akan cek busbar dengan kabel ni kan. So biasanya kalau kabel ni adalah NOP, maksudnya kita akan cek lah sama ada ini red, ini dalam komponen red lah busbar. Betul? Tadi red, yellow, blue. Yang bawah ni kita uji. Betul ke? Dia red, yellow, blue juga. So bila kamu cek atas red, bawah red ni dapat kosong, maksudnya dia red lah. Selamatlah untuk diselarikan. Ya, untuk selarikan. Contoh kata kat sini, red dengan red kosong, red dengan yellow 11, red dengan blue kabel 11. Pindah pula sebelah dengan sebelah ni, yellow busbar dengan red kabel, yellow busbar, red kabel 11, yellow busbar, yellow kabel kosong, yellow busbar, blue kabel dapat 11. Okay, pindah pula blue busbar dengan red kabel 11, blue busbar dengan yellow kabel 11, blue busbar, blue kabel kosong. Maksudnya fasa dia tepat lah. Sebab fasa yang sama adalah kosong, fasa yang lainnya adalah 11. Tak boleh untuk kita uji red dengan red, yellow dengan yellow, blue dengan blue. Tak boleh. Dia kena uji semua. Sebab kita takut-takut macam kita kerja dengan elektrik tak nampak ke. Buatnya waktu tu kita cek tu, tiba-tiba entah satu ni tak ada bekalan ke apa ke, dapat kosong. Sebenarnya tak ada bekalan, bukannya fasa yang sama. Kan, tu kita kena uji semua. Maknanya kalau kita nak buat kerja, kita buat kerja yang nak bagi apa dia dekat ni kan. Inilah kerja-kerja live racing. Kerja-kerja ni lah daripada NOP tu yang kita cerita tadi tu. Yang NOP yang ni lah. Inilah. Yang mana kita nak bagi sampai dekat Ya. Okey. Contoh kata, kalau tiba-tiba kita uji macam ni, dekat blue busbar dengan red cable ni dapat 6.35, bukan dapat 11. Maksudnya apa? Ya, maksudnya salah satu fasa ni sama ada dengan red atau blue ni tak ada sampai. So macam tu lah, kalau dia tak dapat, cek yang sebelah pula. Sebab kalau dalam ada busbar, takkan blue tak sampai, red yellow ada sampai. Kan? Sebab kabel dia nak sekali busbar tu datang ni.
macam mana pula tiba blue tu nak putus? Maknanya Betul? kabel Kemungkinan jadi kemungkinan kabel. Ya, tak tahu kami lah bas-bas. Tadi kami lah. Tapi dalam NOP kita tak boleh sebut bas-bas ni adalah kami. Dua-dua ni adalah kami. Sebab NOP dua-dua yang kami. dua-dua yang kami. Sebab tu kita kata bila nak parallel kan tu, sebab dua-dua ni kepala. Faham? Kepala dia kena bagikan ngam kepala dia baru boleh bersambung. Kalau kepala tak ngam, base. Gaduh. Gaduh meletup. Dia masukkan ni dalam perkaran lain. Ya. Kau ingat apa? Yang Yang ni lah ni batu berbicara untuk kena betul. Tapi bukanlah maksudnya kita masuk breaker tu kita on cek kita lah kita masuk. Itu mampus. Breaker tu kita off kan dah dulu. Rekin dah masuk, dah solid dah masuk, dah kunci semua dah. Apa kita? Switch on. Maksudnya masuk dalam keadaan bukan tak ada load, dalam keadaan parallel. Dalam keadaan parallel ni maksudnya dia ni datang ni atuk demo ni sama. Senang nak bagi faham ni, demo ni sebenarnya dua buku. Tu dia tak bergaduh tu. Faham tak? Kalau demo ni atuk lain-lain, maksudnya source datang lain-lain, confirm tak lepas. Sebab apa syarat untuk kita parallelkan dua sumber perkara, kena pastikan vector group sama, transformer tu. Kena pastikan load dia ngam, ada ruang. Kena pastikan impedance dia sama. Kena pastikan tag dia sama. Kena pastikan dia punya fasa tu sama. Banyak benda yang kena pastikan dia sama. Sebab itulah bila dia datang ada main source yang sama. Contoh dia PP pun sama, transformer yang sama. Tu yang boleh parallel. Kalau lain tu Dia tak patut, dia on tapi begitu dia trip. oh mana tak boleh. Tak boleh, dia habis-habis kuat berseminit je. Dia lock terus. Dia lock terus. Sebab dia tak spoof. Ni yang paling parallel je. Ini bila Kalau yang orang sebut couple tu yang ni juga lah. Couple lah lebih kurang lah. Maksud dia? Tapi yang sebenarnya kena tengok juga couple ada beberapa jenis. Kalau yang dia kata bus couple semua tu, itu dia nak tukarkan reserve dengan main. Sekarang ni biasa bus-bus ada satu betul. Betul. Bus-bus ada satu, kabel ada banyak betul. Tapi dekat PPU dia ada reserve dengan main bus pula. Faham tak? Dia ada dua transformer. So satu transformer main, satu transformer reserve. Ada dua sistem bus-bus. Contoh kata kalau kita nak maintenance transformer yang A ni, kita boleh guna transformer B, dia boleh reserve. Supply load ni semua pindah ke reserve. Pindah ke reserve. So kita boleh lah maintain yang A ni. Begitu juga yang B je. Ya, itu bagi apa? Untuk perpindahan yang semua ni, dekat bus station bus couple. Okay.